Selamat kembali bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi. Tiba saatnya yang kita nantikan untuk bersama dalam segmen Industri Kreatif, Kreativiti dalam Pendidikan. Alhamdulillah sudah pun hadir tetamu undangan kita Yang Mulia Pengiran Salimatul Saadah binti Pengiran Muhammad Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Jadi selamat Hari Raya Awal Batin kepada Pengiran Salimatul Saadah. Jadi pengirannya kita akan bicara ini mengenai dengan kreativiti dalam pendidikan. Jadi sebagai mukadimah mungkin boleh berkongsi untuk perkenalkan diri dan juga bidang yang diceburi pada masa ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian untuk mengundang saya pada wawancara pada pagi ini. Nama saya Pengiran Salimatul Saadah binti Pengiran Muhammad Saleh dan saya merupakan seorang edutainer. Baik ya. Jadi seorang educator ya. Jadi edutainer. Ya. Ada ya terma edutainer tu ya? Perkataan baru. Yes. Baik, ini yang ingin kita ketahui ni. Sebenarnya mungkin boleh menerangkan dengan lebih jelas kepada penonton-penonton kita ni apa dia edutainer itu? Okey, edutainer ialah kombinasi perkataan educator dan entertainer. So secara tidak rasminya terjemahannya belum ada, tetapi kalau di direct translate menjadi penghibur pendidik. Pendidik penghibur. Pendidik penghibur. Ya, so sebagai seorang edutainer, saya membuat konten di laman media sosial, di mana saya membuat konten-konten sama ada berbentuk video ataupun gambar-gambar yang berunsurkan pendidikan dan juga hiburan. So saya juga bekerjasama dengan syarikat-syarikat, organisasi dan agensi-agensi dalam meningkatkan kesedaran mengenai dengan produk-produk dan juga dorang punya perkhidmatan lah. Baik, jadi maksudnya di sini setiap kali menerbitkan mana-mana video, jadi video tersebut ataupun tajuk yang cuba diketengahkan pastinya berunsur pendidikan pada masa yang sama menghibur. Yes, betul-betul. Satu kelainan sebetulnya. Ada pastinya ini boleh menarik ya perhatian kepada mereka yang melihatnya. Jadi kita ada beberapa gambar ni akan kita saksikan bersama. Mungkin boleh dibagi ulasan. Okey, ini pada tahun 2021 first time saya mengikuti bengkel mengenai dengan content creation lah yang dianjurkan oleh Mahakarya. So ini sempena dengan Brunei Film Blitz. So di sini saya belajar membuat storyboarding di mana kami disuruh untuk come up with jalan cerita. So di sini saya membuat video untuk meningkatkan kesedaran mengenai pentingnya memakai life jacket kalau menaiki perahu. So ini saya menerangkan saya punya presentasi lah. Ini sama juga di Mahakarya sempena Brunei Film Blitz. Apa yang dilakukan pada ketika itu? Itu bengkel tersebut ya. Yang ini saya membuat video sebagai projek kolaborasi dengan Brunei Darussalam Central Bank, di mana saya meningkatkan kesedaran mengenai pentingnya menabung sempena dengan Hari Menabung Kebangsaan. Ini saya adalah proses membuat video di Mahakarya mengenai dengan life jacket yang tadi saya telah sebutkan. Ya. Seterusnya ini video yang dengan projek kolaborasi bersama Takaful Brunei untuk meningkatkan kesedaran mengenai dengan aplikasi mereka iaitu Takaful Brunei App. Alhamdulillah ya. Jadi Pengiran Salimatul mempunyai tim yang tersendiri ataupun hanya perseorangan? Berseorangan sebenarnya, tetapi saya juga ada bekerjasama dengan produksi lain lah. So depending on projeknya, kalau projeknya besar, so saya akan bekerjasama dengan produksi lain, macam contohnya Matters.oc, SHM Productions dan sebagainya. Wow, maklumlah ya, banyak peralatan yang diperlukan sebagai contoh kamera, soundman, lighting dan juga sebagainya. Apatah lagi apabila melibatkan projek-projek besar, memerlukan kerjasama daripada ramai pihak. Ya, jadi pengirannya dari mana timbulnya idea ni untuk menggunakan kreativiti sebagai cara untuk menyampaikan pendidikan ni?
Okey, sebelum ini saya merupakan seorang guru yang mengajar kanak-kanak di peringkat pra dan sekolah rendah bawah. Jadinya dari sana saya memang percaya bahawa pentingnya menggunakan kreativiti itu untuk menarik perhatian pelajar dan juga menjadikan pembelajaran itu lebih seronok. So di samping itu juga saya memang minatlah untuk membuat video-video yang cali-cali. So contohnya macam semua ni sebenarnya bermula pada tahun 2018. Pada masa itu saya membuat sebuah video untuk meningkatkan kesedaran mengenai dengan menggunakan signal kereta di jalan raya. Menggunakan itulah filter yang mata besar dan mulut besar itu. Saya Ya, so itu sebenarnya saya menggunakan platform IG Story sahaja. Tapi tanpa diketahui video tersebut menjadi viral di pelbagai laman media sosial. Dan dari sana saya melihatlah macam ramai orang sampai pernah disiarkan di radio juga klip suara dari video tersebut untuk mengingatkan pemandu-pemandu untuk lebih berhati-hati jalan raya. So macam saya dari sana saya melihat kepentingan ada pendidikan dan juga hiburan diserapkan juga di sana. Jadi pada mulanya hanya membuat sahaja untuk berkongsi. Jadi dia tersangkalah menjadi viral dan juga memberi kesedaran kepada orang ramai juga ya. Yes. Ya, Alhamdulillah. Ya, jadi mungkin boleh dikongsikan ni ya, Wali. Contoh kreativiti yang Pengiran pernah buat ya dari segi mempertingkatkan kesedaran ini tadi. Difahamkan ada tayangan klip video ya yang akan cuba kita ni paparkan. Jadi mungkin Pengiran boleh mengongsikan ya mengenai dengan video tersebut nanti ya. Jadi contoh kreativiti yang pernah diterbitkan mengenai dengan kesedaran ini? Okey, seperti salah satu gambar yang ditayangkan sebentar tadi, salah satu video yang pernah saya hasilkan ialah video projek kolaborasi bersama dengan Brunei Darussalam Central Bank sempena Hari Menabung Nasional Kebangsaan. Jadinya Anita video yang telah saya hasilkan dengan kerjasama matters.oc juga. Baik, mungkin boleh mengungsikan bersama kita apa message supaya disampaikan, apa jenis metod yang digunakan pakai. Okey, so video ini menunjukkan membandingkan seseorang yang pandai berjimat dan seseorang yang indah pandai berjimat. So seperti kita lihat yang seorang ini yang indah pandai berjimat digunakannya duitnya tu untuk shopping. Tetapi manakala yang seorang lagi ni yang pandai berjimat ini ia saving dulu baru ia use untuk spend. So ia dapat gunakan duit ini untuk membelanjakan kepada bagi ahli keluarga. Manakala yang indah pandai berjimat ini untuk dirinya saja. Kemudian ujung-ujung baru ia berjimatlah tapi itu pun sedikit saja. Itu ya yang tadi itu ya. Baik. Dari mana dapat idea ini, Pengiran? Idea ni saya sendiri yang menulis. Belajarlah sendiri membuat skrip, membuat storyboarding. Sebelum ini macam semua dalam kepala saja membuat itu. Tapi ini tekana projek besar. Jadinya saya pun membuat first time lah membuat skrip, membuat storyboarding. Macam ini yang indah pandai berjimat ia dah keep track of apa yang dibelanjakannya. So macam ini ada masalah timbul, contohnya ia punya laptop rusak. Padahal ada deadline tapi ada emergency fund. Duit kecemasan. Tapi yang indah ada pandai berjimat ini di sana ya itulah struggle, yes. Jadi membuat video berkenaan dengan saving ini tadi ya. Ada mendapatkan nasihat daripada mana-mana pegawai kewangan ke sebagainya? Yes, so dari video ini sebenarnya perlu dibagi juga dulu kepada Brunei Darussalam Central Bank dan di sana mereka akan screening dululah, diorang cek dulu sama ada betulkah indah ia punya message itu dan kalau okey baru diluluskan dan akan ditayangkan lah. Alhamdulillah ya. Jadi sejauh ini macam mana sambutan video tersebut?
Alhamdulillah, ada juga saya itulah menerima respon yang baik. Orang ada membagi tahu saya semenjak dari melihat video tu, orang ada start membuat takaful, start berjimat dan sebagainya lah. So alhamdulillah. Alhamdulillah ya, itu antara kebaikannya ya. Jadi pengiranya mengenai dengan kebaikan ini, apakah kebaikan menggunakan kreativiti dalam mendidik dan juga mempertingkatkan kesedaran selain daripada yang telah pun disentuh oleh pengiran tadi? Okey, kreativiti ini secara lazimnya ialah keupayaan ketani untuk memikirkan atau menghasilkan sesuatu yang baru ataupun yang pernah wujud sebelum ini. So dengan adanya kreativiti ini, ketani dapat melihat sesuatu perkara tu dari sudut yang lain dan dari sana ketani dapat menghasilkan ataupun membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang orang fresh dan juga unik dan sesuai untuk generasi masa kini. Contohnya macam kalau kita bandingkan generasi dulu dan generasi masa ni lebih cenderung kepada yang digital, yang konten yang visual. Mereka lebih cepat belajar dari melihat video YouTube ke TikTok. So saya percaya bahawa cara ketani mendidik ataupun menyampaikan maklumat itu pun perlu mengikut peredaran masa dan zaman kini juga lah. Baik ya, jadi alhamdulillah dengan metode terbaru ya yang lebih fresh, lebih segar ya dengan idea dan juga kreativiti sebegini. Pastinya message yang cuba ingin disampaikan lebih mudah ya untuk diterima oleh orang-orang kita ni ya. Alhamdulillah. Baik, ingin kita ketahui juga ini bagaimana sambutannya diberikan oleh orang ramai terhadap video ataupun bahan yang telah pun dihasilkan ya oleh pengiran sendiri. Alhamdulillah, semenjak saya mula sebagai edutainer pada tahun 2018, saya telah menerima banyak respon yang positif dan menggalakkan daripada para penonton. Salah satu impak yang tidak dapat saya lupakan ialah apabila saya telah membuat sebuah video pada tahun 2018 mengenai dengan kepentingan membuang sampah. Video itu sebenarnya simple saja, tapi dari sana saya telah mengetahui bahawa ada yang beberapa sekolah-sekolah menggunakan video tersebut sebagai sumber pendidikan untuk meningkatkan kesedaran di kalangan para pelajar juga. Dan juga ada juga saya telah dibagi tahu, dikongsikan yang ada sesebuah kampungan ni lah disebabkan video tu diorang mengadakan kempen kebersihan. So alhamdulillah dari sana saya melihat betapa hebatnya impak kalau pendidikan ini diserapkan dengan kreativiti dan juga hiburan. Ya, ia dapat mempengaruhi sekeliling kita. Jadi kita telah pun mengetahui mengenai dengan idea, contoh, kebaikan dan juga sambutan ni. Jadi pengiran juga kami ingin mengetahui mengenai dengan sepanjang pengiran dalam melibatkan diri dalam pendidik penghibur ini, mungkin boleh berkongsi antara cabaran-cabaran yang pernah dilalui ini. Okay. Cabaran-cabarannya itulah sebab saya berseorangan. So banyak mengambil masalah macam kalau kan set up kamera, lighting, semua tu belajar dengan sendiri pasal nada pernah mengikuti apa-apa pun kursus yang spesifik to content creation. Jadinya semua tu terpaksa belajar sendirilah. And then juga pada masa yang sama saya pun ada full time kerja juga. Pada masa yang sama saya ada full time kerja juga. So perlu pandai itulah membahagikan masa dalam membuat projek dan pada masa yang sama menyiapkan pekerjaan juga. So itulah cabaran-cabaran yang tapi alhamdulillah saya sangat enjoy lah membuat apa yang saya buat ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi ingin kita ni ketahui juga ya, mungkin ada yang ingin mendapatkan tips dan juga sebagainya. Bagaimana pengiran kekal fresh dan juga segar dengan idea-idea baru dalam berkreativiti dalam pendidikan ini? Caranya ialah untuk sentiasa keep up to date dengan peredaran masa dan jenis-jenis konten yang ada masa ni. So apa yang trending masa ni kita ni gunakan, tetapi perlu juga kita ni sesuaikan dengan kita ni punya budaya. So dari sana saya juga macam rajin bertanya-tanya ataupun berkomunikasi dengan
fellow content creators yang lain. Macam mana, contohnya kalau saya membuat sebuah konten itu, saya indah terus post. Saya selalunya perlu bertanya dulu orang, beberapa orang, what do you think, macam kalau sekiranya orang ada feedback, saya ikutkanlah, mana yang sesuai saya buat, lepas itu baru di post. So I think yang perlu yang saya sarankan juga untuk yang berminat untuk menjadi content creator, perlulah macam berfikir 2-3 kali sebelum mempost satulah, sebab kadang-kadang ada yang boleh menyinggung perasaan orang ataupun bercanggah dengan budaya ketani ke apa, so perlu minta pendapat orang lain lah. Ya. Alhamdulillah. Dan juga pengiranya kami juga ingin mengetahui biasanya kalau macam adanya projek-projek besar ni, berapa lama mengambil tempoh untuk menyiapkan video-video itu? So selalunya itu depends arah company ataupun agensi tersebut apa deadline yang diberikan. So kalau sekiranya mereka minta dalam 1 bulan, so perlu diaturkanlah ia punya schedule itu. Tapi kalau macam dalam 2 minggu, mostly macam dalam 2 minggu dalam sebulan lah macam itu. 2 minggu sebulan ya. Depending on the size project tersebut. Kalau sebuah campaign selalunya berjalan dalam boleh sebulan, kadang-kadang kontraknya 3 ke 6 bulan dan macam-macam lah lagi. Okey, baik. Ya, jadi kalau pengiran sendirilah, apabila menerbitkan satu video, apa sahaja tugasan yang dilaksanakan? Saya lihat tadi ia jual script writing, ia jual jadi pelakon, jadi penyampai mesej. jadi apa sahaja yang pengiran sendiri rangkumilah menerbitkan dalam satu video ataupun mesej? Semua itulah yang saya mainkan peranan. Jadi macam tadi yang Tuan katakan, writer jua, ia jua director, ia jua yang editor dan sebagainya. Kecuali kalau ia sebuah projek yang bekerjasama dengan produksi. So produksi itu yang mengeditkan lah. So saya akan menyediakan quotation kepada pihak syarikat tersebut yang also memasukkan quotation yang disediakan oleh produksi tersebut supaya orang pun kena bayar jual lah. Macam tu. So memang saya yang kira the main person yang menyediakan semuanya lah. Dan pengiranya setakat ini mungkin boleh berkongsi ni video ataupun kandungan isi yang terbaru yang dihasilkan. Yang terbaru ialah saya ada membuat video mengenai dengan SOP berhari raya. Ya, menggunakan kartun lah, kartun 3D yang kalau di iPhone dinamakan Animoji. So dari sana saya menggunakan pelbagai karakter, ada karakter ayam, karakter ikan hiu dan sebagainya. Dan so video tersebut disasarkan supaya bukan saja dewasa yang melihat, tetapi juga kanak-kanak supaya dapat sama-sama kita ni mendidik dan meningkatkan kesedaran kepada ahli keluarga yang lain juga. Orang ramai yang ingin menyaksikan video ini tadi, di mana boleh melihat konten tersebut? Kepada yang ingin menonton video tersebut, bolehlah melihat kepada IG Instagram saya, @ninjatutul, NINJATUTUL. Ninja Tutul ya? Ninja Tutul, ya. Itu Instagram ya? Nama Instagram. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mengakhiri wawancara kita, mungkin boleh berkongsi apakah perancangan ni untuk akan datang dan juga saranan? Perancangan saya setakat ini belum banyak lah kalau in terms of content creation. Biasanya macam apa yang ada idea datang, saya cuba buat lah macam itu. Ataupun kalau ada company yang approach, di sana saya ada macam projek kan dibuat lah. Okey, saranan saya kepada content creator ataupun yang berminat untuk menjadi content creator atau edutainer ialah untuk terus menerokai kreativiti tersebut dan seterusnya mengembangkan pelbagai jenis kemahiran diri. Okey, sebab kreativiti ini ada dalam pelbagai bentuk. Macam saya sendiri pun sebelum ini saya fikir saya ini bukan kreatif, sebab bagi saya, pemahaman saya lah dulu tu, kreativiti ini ialah seorang yang pandai melukis, pandai designing dan sebagainya. Tapi sebenarnya macam-macam, ada banyak cabang kreativiti ini. Dan semua orang saya percaya ada kreativitinya sendiri, cuma kita ni perlu cari saja dan perlu diasah lagi kreativiti itu. Dan
yang saya nasihatkan juga teruskan saja mencari peluang dan insya-Allah peluang itu akan mencari ke tadi nanti. Ya, alhamdulillah ya. Jadi apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Pengiran Salimatul Saadah binti Pengiran Muhammad Saleh, iaitu pendidik penghibur, dan alhamdulillah kita baru bisa mengetahui mengenai dengan edutainer ini amat pentingnya dalam mempengaruhi dalam kehidupan kita, dalam memberikan kesedaran kepada sekeliling kita. Baik, insyaAllah kita bersama lagi di lain kesempatan. Sehingga waktu itu tiba, selamat Hari Raya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, audio penonton, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.